Bila tekanan sudah semakin kuat di kota Mekah, ya, maka Rasulullah nampak perlu ada penghijrahan. Jadi sebilangan daripada sahabat perlu pergi ke tempat yang lain untuk perlindungan. Maka Rasulullah SAW sendiri mencadangkan untuk menuju ke Habasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi pengajian kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Mari kita bacakan kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang dilimpahkan ke dalam dada beliau. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung Fiqhus Sirah. Pengajian ini adalah pengajian berkenaan dengan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup baginda, tapi bukan sekadar riwayat hidup tetapi fikih sirah, iaitu penggalian kepada rahsia dan khazanah hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Allah Ta'ala aturkan untuk riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala aturan itu begitu indah yang membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan yang lain untuk dibawakan untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat hidup seperti itu diaturkan oleh Allah Ta'ala sendiri, sehingga seseorang yang benar-benar mencari kebenaran, mencari terus, maka mengkaji riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menemui kebenaran. Ya. Daripada pengajian yang lepas, maksud pengajian yang lepas ni 4-5 bulan yang lepas, ya. 5 bulan yang lepas saya kira, yang paling terakhir pengajian kita, adalah bab berkenaan dengan pemulawan
dan pemboikotan ekonomi yang dikenakan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas para sahabatnya dan ke atas ahli keluarganya. Siapa yang pulau, siapa yang boikot? Orang-orang Mekah yang dipimpin oleh kafir Quraisy Mekah, ya, daripada keluarga Rasulullah juga, ya, daripada keturunan Quraisy. Tetapi mereka tidak dapat menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka boikot Rasulullah. Boikot yang bagaimana? Sehingga Rasulullah SAW terpaksa membina kemah untuk duduk di kawasan lereng bukit bersama dengan ahli keluarganya. Ya. Berapa lama boikot? Berapa lama Rasulullah kena duduk di kawasan kemah yang begitu daif itu? 3 hari ataupun 3 minggu ataupun 3 bulan, 3 tahun. Tidak sekejap. Tidak sekejap. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan yang daif, sakit, kurang makan, kurang ubat, segala bentuk perhubungan diputuskan. Bukan saja perhubungan ekonomi, tapi perhubungan kekeluargaan, perhubungan kekerabatan. Tak dibenarkan untuk bernikah pun, yang diboikot dengan yang memboikot, ya. Dan hari ini kita masuk kepada hijrah pertama dalam Islam. Setelah Rasulullah SAW melihat penyiksaan puak Quraisy terhadapnya dan penderitaan pengikut baginda SAW yang amat sangat, dan baginda tidak sanggup lagi untuk melindungi mereka, maka baginda SAW sendiri mengemukakan pandangan supaya umat yang kecil bilangannya itu berhijrah ke Habsyah. Ya, ini hijrah pertama dalam Islam. Apabila tekanan sudah semakin kuat di kota Mekah, ya, maka Rasulullah nampak perlu ada penghijrahan. Jadi sebilangan daripada sahabat perlu pergi ke tempat yang lain untuk perlindungan. Maka Rasulullah SAW sendiri mencadangkan untuk menuju ke Habsyah. Habsyah ni seberang laut sana lah, ya, seberang laut. Kalau Rasulullah di Madinah, Rasulullah pergi kawasan pantai, ataupun sahabat pergi kawasan Laut Merah, dipanggil Laut Merah di situ, Red Sea, ya. Apabila seberang naik bot ataupun perahu, sebelah sana saja sudah benua Afrika, ya. Kerana semenanjung Arab yang di Hijaz ni, dia betul-betul berdepan dengan benua Afrika, ya. Dekat, dalam mungkin 100 km sahaja, mungkin 100 atau 150 km laut, nak kena seberang laut, ya. Dekat. Dan di seberang sana ada negeri apa? Habsyah. Sekarang ni dipanggil Ethiopia. Ethiopia, ya. Kalau yang zaman moden ni, nak ikutkan itu kawasan-kawasan Kenya, kawasan Kenya, dan Djibouti, Somalia, ya, ini kawasan dia. Dulu Habsyah ni dia merangkumi beberapa negeri ataupun negara pada zaman moden ini. Kenya, Djibouti, sebahagian Djibouti, sebahagian Somalia. Kerana rajanya di kala itu tidak kejam. Kenapa Rasulullah cadangkan ke Habsyah? Kerana pada ketika itu terkenal rajanya itu raja yang baik, raja yang suka tolong orang, raja yang beragama Kristian, agama Nasrani. Dipanggil sebagai Raja Najasyi. Raja Najasyi. Jadi menteri-menteri dia semua pun Kristian, dan padri-padri sentiasa berdamping dengan Raja Najasyi, raja yang baik. Mereka dianjurkan tinggal di sana buat sementara sehingga Tuhan membuka jalan dan kelapangan di masa hadapan. Kaum muslimin pun menerima baik pandangan Rasulullah SAW itu. Lalu mereka pun berhijrah untuk melindungi diri di sana.
Di antara mereka yang terkemuka yang turut sama dalam hijrah ini ialah Sayyidina Uthman bin Affan dan isterinya. Siapa isteri Sayyidina Uthman bin Affan? Itu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Ruqayyah. Pada ketika itu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah nikahkan Sayyidina Uthman dengan anak perempuan baginda yang lain. Ya. Kalau tak silap saya, nama yang lain itu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Betul, Ummu Kulthum. Kemudian Ummu Kulthum pun meninggal dunia. Tapi Rasulullah dah tak ada anak yang lain. Ya. Kerana yang lain, Zainab pun meninggal dunia. Yang tinggal Sayyidatina Fatimah. Tapi Sayyidatina Fatimah ada isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak ada anak perempuan yang lain. Rasulullah kata, kalau aku ada anak perempuan yang lain, aku akan kahwinkan lagi dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman adalah orang yang mana para malaikat pun malu dengan dia. Para malaikat pun segan. Sayyidina Uthman sangat malu dengan Allah, sehingga para malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tidak pernah menanggalkan pakaiannya walaupun ketika mandi, sebab dia malu dengan Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Uthman kalau mandi, dia mandi dengan pakaiannya sekali. Aku malu dengan Allah. Rasulullah kata, kerana begitu malunya Sayyidina Uthman dengan Allah, para malaikat semuanya malu dengan Sayyidina Uthman. Dan aku juga malu dengan Sayyidina Uthman. Pernah sekali Rasulullah duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah sedang meletakkan kaki dia, melunjurkan kaki dia sambil-sambil berbual dengan sahabatnya yang merangkap bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua Nabi. Sayyidina Umar, bapa mertua Nabi. Ya. Sebab Rasulullah bernikah dengan Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar Al-Khattab. Jadi kedua-duanya sahabat merangkap bapa mertua Rasulullah. Tapi Rasulullah lunjuk kaki. Sekali masuk Sayyidina Uthman yang merupakan menantu son-in-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus tarik kaki dia, duduk terus sopan. Sayyidina Aisyah nampak. Sebab berlaku di rumah Sayyidina Aisyah. Bila semuanya bersurai, Sayyidina Aisyah bertanya kenapa. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, seluruh malaikat segan dan malu dengan Uthman. Aku pun malu dan segan dengan dia. Ya. Yang lain ada Abu Huzaifah dan isterinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf, dan jumlah kesemuanya lebih kurang 80 orang. Jadi ini adalah grup yang pertama berhijrah daripada kota Mekah yang menuju ke Habasyah. Bila puak Quraisy melihat kejadian ini, mereka terus mengirimkan perutusan ke hadapan Najasyi, Maharaja Habasyah, yang terdiri daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As. Ketika itu mereka belum memeluk Islam. Ya, kemudian kedua-duanya ini kemudian masuk Islam later on. Tapi pada ketika itu mereka wakil daripada kafir Quraisy untuk cepat-cepat jumpa Raja Najasyi. Utusan ini membawa cenderamata yang banyak kepada Maharaja Najasyi sendiri, pengiring dan ahli agamanya, dengan harapan yang Najasyi akan menghalau semua orang Islam. Jadi hadiah bukan saja untuk Raja Najasyi, tapi untuk hulu balang, untuk padri-padri Raja Najasyi. Siapa bawa hadiah? Ini wakil Quraisy Mekah, dengan harapan orang Islam tidak diterima di bumi Habsyah dan menyerahkan kembali kepada mereka, iaitu puak Quraisy. Tujuan mereka membawa hadiah-hadiah dan ganjaran yang begitu banyak itu ialah untuk menawan hati Najasyi, dan dengan itu beliau akan menyerah kepada mereka orang-orang Islam.
Tetapi Najasyi enggan menyerah sesiapa pun, melainkan sesudah bersoal jawab tentang agama baru yang mereka anuti itu. Orang Islam pun masuk ke hadapan Najasyi, di mana dua orang utusan Quraisy berada di samping Najasyi, Raja Habsyah. Najasyi pun meminta dari orang Islam supaya menerangkan tentang diri mereka dan agama baru mereka anuti itu. Lihat keadilan Raja Najasyi, begitu insaf di dalam, begitu adil dalam menilai keadaan. Apabila wakil Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah datang untuk nak cuba pujuk Raja Najasyi supaya jangan terima orang Islam ini, tapi Raja Najasyi kata, biar aku consult dulu dengan orang Islam, aku nak bersoal jawab dulu. Yang kamu kata mereka bawa agama baru dan sebagainya, biar aku berdepan sendiri dengan mereka. Lalu dihadapkan para sahabat di hadapan Najasyi dan tampil wakil mereka, Ja'far bin Abi Talib sebagai sebagai juru cakap orang Islam di hadapan Raja Najasyi. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib membangun dan berucap, wahai tuanku, ke hadapan Maharaja, sebenarnya kami ini di masa-masa dahulu itu, pada zaman jahiliyah, menyembah berhala, menyembah patung, memakan bangkai, melakukan kejahatan, berperang, berkelahi, kuat menganiaya yang lemah, sehinggalah Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami juga. Beliau itu memang terkenal dengan kejujuran, amanah, suci budi pekerti, dan utusan Allah itu menyuruh kami supaya bercakap benar, bersifat dengan sifat yang terpuji, jujur, ikhlas dan beramanah, menyuruh kami menyembah Tuhan yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala, berbaik-baik dengan jiran tetangga, meninggalkan kejahatan dan peperangan yang berlarutan serta segala sesuatu yang terkeji. Seruannya tadi kami terima dengan baik. Segala yang dibawanya kami percaya sepenuhnya. Tetapi kaum kami termasuk dua orang utusan ini menyeksa dan menekan kami, supaya kami balik semula kepada agama yang lama, iaitu menyembah berhala. Setelah kami berasa sesak dan benar-benar di dalam penyeksaan yang tidak dapat kami menanggungnya, maka kami keluar dan ke negeri tuanlah yang kami pilih. Semoga dapat kami berlindung di sini, jauh dari penyiksaan dan kezaliman. Ucapan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ini sangat bersejarah, sangat historical ya, dalam sejarah Islam. Ucapan Sayyidina Ja'far di hadapan Raja Najasyi adalah sangat historical, sangat bermakna ya. Kalau saya bacakan dalam bahasa Arab di hadapan orang yang faham bahasa Arab, boleh menangis. Tadi itu hanya terjemahan sahaja. Tapi kalau susunan bahasa Arab yang dilontarkan oleh Imam Ja'far, sangat indah. Sekali lagi Najasyi meminta supaya mereka membentangkan antara apa yang dibawa oleh utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, daripada Tuhannya. Kemudian Raja Najasyi kata, wahai Ja'far, sekarang bentangkan dan huraikan apa intipati yang dibawa oleh yang kamu kata Nabi tadi. Huraikan lagi, explain. Maka Ja'far bin Abi Talib sekali lagi bangun dan membaca ayat-ayat yang pertama dari surah Maryam. Cantik. Daripada banyak-banyak surah, dipilih surah Maryam sebab Raja Najasyi Nasrani, Kristian, yang dah familiar dengan cerita Nabi Isa dan juga ibundanya Siti Maryam. Setelah Najasyi mendengarnya, beliau membaca beberapa potong ayat daripada awal surah Maryam. Setelah membacanya, Najasyi mendengar dan beliau menangis.
sehingga air mata mengalir membasahi pipi, kerana orang Habsyah boleh faham bahasa Arab. Ya. Afrika di kawasan Habsyah, mereka boleh faham bahasa Arab. Jadi secara spontan dia dapat faham apa yang disampaikan. Membasahi pipi Raja Najasyi dan janggutnya, dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya apa yang kau baca tadi dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam adalah dari sumber yang sama. Sebab Raja Najasyi orang yang sentiasa duduk dengan padri, sentiasa mendengar cerita-cerita Nabi Isa. Dan sekarang dia dengar pula daripada sumber yang lain. Dia kata teli sama, selari. Lepas itu beliau berpaling kepada dua orang utusan Quraisy dan katanya, beredarlah kamu dari sini dan sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka ini. Dua perutusan kafir Quraisy tadi, Raja Najasyi tidak terima pujukan mereka. Kata, kamu balik, aku takkan serahkan mereka. Maksudnya aku akan beri perlindungan kepada mereka. Sebagai percubaan yang terakhir untuk menggoda Najasyi, mereka menegaskan yang orang-orang Islam yang datang ke sini terlalu sangat mengecam Isa dan Maryam. Dia main sentimen. Kafir Quraisy tadi, dia main sentimen. Sebab dia tahu Raja Najasyi Kristian yang sangat memuliakan Nabi Isa dan Maryam. Sekarang dia cuba palitkan. Dia kata Muhammad ni, dia dah cela agama-agama apa, patung-patung berhala. Jadi bagi mereka sudah tentu dikiaskan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab bagi mereka Jesus tu dia sebahagian daripada Tuhan dan dia dalam konsep ketuhanan. Dia kata sebenarnya Muhammad ni pun cela Isa dan Maryam. Dia beritahu Najasyi. Sekali lagi Najasyi menyoal orang Islam tentang pandangan mereka terhadap Isa dan Maryam. Raja Najasyi tak cepat termakan dengan pujukan. Dia kata tampilkan lagi orang Islam. Baik, sekarang apa pandangan kamu terhadap Nabi Isa, terhadap Isa dan Maryam? Buat pertama kalinya Ja'far menjawab dengan katanya, tentang Isa dan Maryam pada pandangan kami dan orang-orang Islam seluruhnya, seperti mana yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Isa itu adalah seorang hamba Allah setelah dimasukkan ruh dan kalimatnya ke dalam jiwa Maryam, dara yang suci. Najasyi pun menunjukkan persetujuan dan sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ja'far tadi. Najasyi menyerah semua kembali hadiah yang dipersembahkan kepadanya oleh kafir Quraisy, dan di sebaliknya dia bertambah mesra dengan orang-orang Islam dan lebih berazam untuk melindungi mereka. Utusan Quraisy pulang dengan kegagalan dan kecundang. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Habsyah, setelah orang Islam tinggal di Habsyah di bawah lindungan maharajanya, maka sampailah berita ke pengetahuan mereka yang penduduk Mekah telah memeluk agama Islam. Dan dengan perkhabaran tersebut, tanpa berlengah mereka berundur diri dari Habsyah hendak pulang ke pangkuan Mekah, tempat tumpah darah mereka. Tetapi alangkah buruk padanya setelah mereka tahu berita tadi adalah palsu. Rupanya ada musuh-musuh Islam yang bawa khabar angin yang mengatakan orang-orang Mekah semuanya dah terima Nabi Muhammad dan masuk Islam. Maka mereka pun bersiap untuk nak balik. Tapi rupanya berita itu palsu. Sungguh pun yang demikian, mereka terpaksa masuk ke Mekah sebab dah tinggalkan Habsyah, dah nak masuk, dah nak sampai Mekah. Dah nak sampai baru mereka dapat tahu bahawa berita itu palsu. Mereka terpaksa masuk ke Mekah secara sulit dan bersembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak Quraisy. Manakala sebahagian yang lain pula memasuki kota Mekah dengan meminta perlindungan dari beberapa pembesar Quraisy. Antara mereka ialah Uthman ibn Maz'un di bawah perlindungan Al-Walid ibn Al-Mughirah dan Abu Salamah di bawah jagaan dan perlindungan Abu Talib. Jadi oleh kerana mereka nak masuk juga ke Mekah, maka mereka berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy yang boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Orang-orang besar tetapi orang yang ada soft spot terhadap orang Islam. Biasanya daripada kalangan keluarga mereka sendiri yang ada nama
yang ada pangkat, supaya memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Yang kemudian Uthman bin Maz'un kemudiannya pun masuk Islam. Ya. Uthman bin Maz'un pun masuk Islam kemudiannya, dan menjadi orang yang pertama sekali meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Nabi yang pertama sekali meninggal di Madinah dan pertama sekali dimakamkan di perkuburan Baqi'. Hari ini kalau kita ziarah perkuburan Baqi', ada lebih kurang 10,000 sahabat yang dimakamkan di situ, lebih kurang ataupun kurang. Tapi siapa sahabat yang pertama sekali yang dimakamkan di perkuburan Baqi' di sebelah Masjid Nabawi itu? Sayyidina Uthman ibn Maz'un. Ya. Setelah berhijrah, tak lama selepas berhijrah ke Madinah, beliau meninggal dunia. Subhanallah. Sebenarnya perkuburan Baqi' sebelum Sayyidina Uthman dikebumikan di situ, memang sejak zaman sebelum Islam lagi, di situ sudah pun ada perkuburan lama. Perkuburan Baqi' sudah pun dipanggil sebagai Jannatul Baqi' sebelum Islam muncul lagi. Memang ada kawasan perkuburan lama di situ. Jadi bila Rasulullah membeli tanah di kawasan Masjid Nabawi dan dapat tahu ini dulu ada kawasan perkuburan, maka Rasulullah jadikan terus di situ tempat perkebumian para sahabat. Baik, sekarang kita tiba pengajaran dan hikmah renungan di sebalik kisah ini. Dari episod hijrah ke Habasyah dapat kita simpulkan 3 petanda yang penting. Yang pertama, berpegang teguh dengan agama serta menegakkan rukunnya merupakan asas segala kekuatan dan perisai yang wajib untuk mempertahankan hak seseorang. Harta benda negara, kebebasan dan kemuliaan diri yang demikian adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pendakwah Islam, dan para mujahid hendaknya mengerahkan segala tenaga dan kekuatannya demi mempertahankan kesucian agama ini dari sebarang pencerobohan. Negara juga menjadi tapak untuk menegakkan agama, dan harta kekayaan hidup pula sebagai senjata untuk mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama. Andai kata keadaan terpaksa menggadaikan segala sesuatu demi kesucian agama, maka di masa itu mestilah dilakukan apa sahaja bagi membolehkannya membela agama. Ya. Maksudnya, prioriti nombor 1 adalah menjaga kesucian agama. Ya, menjaga kesucian agama. Ya. Ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah bukan pemimpin masyarakat. Ya. Baginda bersama dengan orang-orang lemah, menjadi orang yang dianiaya, orang yang ditindas, orang yang diboikot. Rasulullah tidak ada negara yang mana Rasulullah memiliki otoriti memerintah dan juga mentadbir. Tetapi hal itu telah pun ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah sirah yang sebelum ini kita telah sentuh, orang-orang kafir Quraisy Mekah mengatakan Muhammad ni bukan orang lain, dia pun orang Quraisy, orang bangsawan, orang keturunan diraja kita, blue blood, bukan orang lain. Alang-alang dia dah mempunyai pengaruh yang seperti ini, kita ajak dia dan kita runding untuk jadikan dia ketua negara kita, biar dia jadi raja kita, dan kita pujuk dia, jangan ajak kepada agama baru dia. Itu je yang kita nak. Kita jadikan dia ketua. Dia orang kafir Quraisy. Kalau begitu, ya, kita dah kenal Muhammad daripada awal. Dia seorang yang amanah, orang yang jujur. Memang layak untuk jadi ketua kita. Dia hantar wakil-wakil orang-orang atasan kafir Quraisy untuk pujuk Rasulullah. Mekah ni jadi bawah tampuk pemerintahan kamu. Kamu raja, kamu ketua negara. Tapi satu je yang kami minta, jangan lagi dakwahkan agama ni. Nah, satu negara yang dia sendiri dapat jadi raja. Kalau ikut logik, kalau dapat jadi raja dan ada negara,
lebih mudah mendakwah, kan? Maksudnya berhelah dahulu, dapatkan dulu Mekah, dapat jadi ketua, lalu boleh jalankan strategi. Tapi Rasulullah sangat mengetahui orang kafir Quraisy, mereka akan berperang mati-matian kalau Rasulullah SAW berpaling daripada apa yang telah dijanjikan pada awal. Rasulullah SAW mengatakan, untuk kamu menawarkan negara yang aku sebagai raja yang memerintah dengan syarat yang kamu letakkan supaya aku jangan mendakwahkan agama, aku tidak akan terima selama-lamanya. Biar aku tak ada negara buat masa ini, biar aku tak jadi ketua, tak jadi raja. Tapi kesucian agama ini, kalau matahari turun di sebelah kananku, kalau bulan turun di sebelah kiriku untuk aku tinggalkan dakwah agama ini, aku tidak akan melakukannya. Ya. Itu maksudnya menjaga kesucian agama. Sehingga di Madinah itu, apabila negara terbentuk dan Rasulullah menjadi rajanya, menjadi pemimpinnya, pertama sekali agama itu dijaga, kesucian agama, ya. Syiar agama dijaga. Sebab itu di Malaysia ini, tanah Melayu kita, yang sejak zaman dahulu kala raja-raja kita dipimpin oleh para ulama, para pewaris Nabi, ya. Raja-raja diberi kefahaman oleh para ulama bahawa kedaulatan yang berada di tangannya adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap raja adalah pemegang amanah dan mandatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mandat yang ada pada raja, dia bukan datang daripada arah rakyat, bukan rakyat pilih, ya. Pemilihan raja bukan kita boleh samakan dengan yang berlaku di barat. Kita ada ahlul hili wal aqdi, pangkuan jemaah, orang-orang yang intelijen, think tank, orang yang faham tentang pentadbiran, orang yang pakar bidang dalam politik, pemerintahan, siasah. Mereka faham siapa yang sepatutnya jadi raja, siapa yang patut jadi ketua. Kalau konteks di Malaysia ini, yang paling atas sekali adalah majlis raja-raja. Kemudian setiap negeri ada ahli pangkuan jemaah. Mereka ni ibarat ahlul hili wal aqdi. Mereka ni memang pakar bidang. Bukan Tom, Dick and Harry boleh pilih siapa patut jadi raja. Sampaikan Tengku Mahkota sendiri pun, jika dia tiba masa untuk ditabal menjadi raja, akan dimesyuaratkan antara pangkuan jemaah, layak tak dia ni untuk jadi raja. Jadi dalam konteks Malaysia, tak semestinya Tengku Mahkota itu terus jadi. Boleh jadi raja, tapi kalau didapati dia tidak layak, maka akan ditabalkan orang lain. Itu berlaku di negeri kita dan berlaku dalam sejarah tanah Melayu kita. Jika Tengku Mahkota itu onar, tidak layak untuk memegang tampuk pemerintahan, tidak fit untuk nak junjung agama ini. Sebab paling penting sekali kesucian agama. Maka setiap raja apabila dia ditabalkan, tallahi wa billahi, 3 kali sumpah dengan nama Allah untuk junjung agama. Jadi agama teratas, ya. Tidak ada erti hidup tanpa agama. Tidak ada erti hidup sekiranya agama sudah hancur. Malah penghidupan tanpa agama lambat laun akan musnah dan binasa. Sekiranya agama dapat mengambil tempatnya dalam tiap hati sanubari manusia, suruhannya dapat dipraktikkan di dalam masyarakat, percayalah bahawa segala apa yang dikorbankan demi kesucian agama itu tidak hilang begitu sahaja. Malah bangsa itu dianggap segagah-gagah bangsa dan kesucian agamanya tidak dicerobohi. Ini adalah undang-undang Tuhan di muka bumi ini sejak dahulu lagi, di mana kekuatan rohani merupakan bekalan pelindung dan azimat untuk mengawasi dan mengawal kedaulatan dan keutuhan kebendaan setiap bangsa yang tinggi akhlak, akidah kepercayaannya yang sihat
dan penghidupan kemasyarakatannya yang harmoni, maka suasana kebendaannya juga turut seimbang dan kukuh. Sebab itu ulama sejak zaman dahulu di alam Melayu kita, juga ulama-ulama di Turki Uthmaniyah, di Andalus dan sebagainya, mereka mengatakan dalam konteks Islam, raja adalah zillullah fil ard, bayang-bayang Allah di atas muka bumi ini. Apa maksud bayang-bayang Allah? Bayangan Allah di atas muka bumi. Pada hakikatnya seluruh alam, seluruh manusia pun memang bayangan Allah. Sebab kita tidak boleh wujud dengan sendirinya. Ya, tidak boleh wujud dengan sendirinya. Kita wujud dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud bayangan Allah. Maksudnya kalau tanpa Tuhan empunya bayang, kita tidak wujud. Digunakan perumpamaan bayangan untuk nak menunjukkan kalau tanpa Tuhan empunya bayang, maka tidak wujudlah bayang-bayang. Baik, setelah kita faham seluruh makhluk, seluruh alam ini adalah hakikatnya adalah bayangan Allah, manifestasi ataupun tajalli perbuatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling fit untuk mendapat gelaran bayangan Allah untuk menyebarkan keharmonian, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, keselamatan dan kesucian agama, pengawasan, keutuhan harta benda adalah raja. Adalah raja. Zillullah fil ard. Mereka yang boleh tegakkan keadilan dengan otoriti. Mereka boleh jaga agama dengan otoriti. Sebab itu Tuan Mufti kita, Tuan Mufti dalam setiap negeri tak dipanggil ketua agama Islam di tempat itu. Sebab dia tak ada otoriti yang kuat untuk nak menjaga agama. Dia boleh keluarkan fatwa, dia boleh selesaikan hukum hakam, tapi untuk menjaga agama dia perlukan otoriti, supaya bangsa yang berada di bawah lindungan takluk kerajaan tersebut dapat pegang teguh dengan agama itu. Itu perlukan otoriti, itu perlukan kuasa. Maka raja disebut ketua agama Islam. Saya terpaksa ulang perkara ini sebab ramai orang tak faham kenapa pula raja jadi ketua agama Islam. Tak faham. Patut bukan mufti ke, patut syekh ke, patut habib ke jadi ketua agama Islam? Raja ni lepasan mana ni? Dia tak faham. Dia tak faham konsep zillullah fil ard. Dia tak faham konsep otoriti yang boleh menjaga dan membentengi agama di sesuatu wilayah, suatu tempat. Ya. Bangsa yang pincang, masyarakat yang akhlaknya sudah runtuh dan akidah pegangan sudah tidak ada lagi, maka percayalah suasana material dan sumber kekayaannya juga akan turut runtuh menjunam ke dasar kehancuran yang menyeluruh. Suatu tempat apabila agama tidak dijadikan pegangan, maka hancur. Ya. Pada ketika ini, dalam keadaan COVID yang seperti ini di dunia barat, setengah tempat di dunia barat, apabila agama tidak dijadikan sandaran di dalamnya dan menjadikan kebebasan manusia sebagai sesuatu yang tertinggi, kemanusiaan, humanity, sesuatu yang lebih tinggi daripada agama itu sendiri, dan akhirnya dia mengakibatkan kerosakan dan kebinasaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kerana mempertahankan prinsip kemanusiaan dan kebebasan, maka dalam keadaan yang genting seperti ini, pandemik, maka ia mengundang sesuatu yang lebih menjunam ke dasar kehancuran yang menyeluruh, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Kemungkinan engkau akan bertemu dengan satu bangsa di mana pemasyarakatannya sudah pincang dan perjalanan rohaninya sudah tempang, tetapi masih lagi tegak dan gagah ekonomi dan materialnya. Sebenarnya bangsa ini dalam perjalanan ke jurang kehancuran. Kita tengok kerajaan yang dipimpin oleh Firaun dahulu sangat hebat.
emas, takhtanya emas, segalanya emas. Di mana kerajaannya? Suatu kerajaan yang pernah berdiri dengan gagah, memegang tanah piramid. Di mana? Habis, hancur. Islam sejak datang ke tanah Melayu 1400 tahun, dia bermula di Perlak. Perlak di mana? Kawasan Pasai. Ini semua alam Melayu. Dulu kita tak divide antara satu sama lain. Semua Nusantara, semua alam Melayu. Bermula daripada Perlak masuk tahun 800 Masihi, sampailah Lani. Islam tak padam di bumi ini. Di tempat yang lain boleh padam, tapi kerana di sini sejak daripada awal Islam masuk menjadi agama yang teratas sekali. 1400 tahun, masa yang lama ya. Masa yang lama untuk bertahan. Dan insya-Allah akan bertahan sehingga hari kiamat insya-Allah. Ini adalah berkat apabila agama diataskan, dijunjung. Segalanya berada di bawah naungan agama itu sendiri. Bukan agama dibawahkan untuk nak menjaga kebendaan keduniaan. Wallahu a'lam. Sampai di situ, insya-Allah kita akan sambung pengajian ini pada masa yang akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.